Tes. Haji Syari nari duduk belakang. Ada takut kena soal. Baik, macam mana? Dah boleh kita mulakan insya-Allah. Alhamdulillah. Okay. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jamaah dikasihi Allah yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah dikasihi Allah yang saya hormati sekalian. Kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita diizinkan untuk bertemu kembali pada pagi ini, di mana kita di hadapan kita mungkin ada tinggal 2 pertemuan lagi. Ramadan telah di-launchkan dan beberapa garis pandu telah pun dikeluarkan. Jadi Ramadan dah semakin hampir. Kita menghampirinya dan ia menghampiri kita insya-Allah. So seperti mana yang selalu kita masa Ramadan, kita taklah makan siang-siang dan kita tiadakan kelas insya-Allah. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mula meneroka dan mengembara dalam menghayati surah Al-Kautsar, terlebih dahulu mari sama-sama kita mulakan dengan umil kitab Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih para jamaah di atas kehadiran bersama dan mohon maaf ada yang saya tak sempat berjabat tangan tadi. Mohon maaf. Masuk saja tak ada komen kenapa lambat dan sebagainya. Minta maaf lah, insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah sebelum mudah-mudahan kita dapat mengakhiri surah Al-Kautsar yang merupakan surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Berbanding dengan surah Al-Baqarah yang terpanjang, maka surah Al-Kautsar ini hanya mempunyai 3 ayat. Kalau nak diikutkan 3 ayat sama juga dengan surah Wal Asr. Tapi oleh kerana potongan-potongan kalimatnya yang begitu ringkas, maka ia diiktirafkan sebagai surah yang terpendek di dalam Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya kami, a'tainakal kautsar, telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Al-Kautsar. Salah satu di antara tafsiran perkataan Al-Kautsar adalah kurniaan atau kebaikan yang banyak. In bracket, baik di dunia maupun di akhirat. Di sini adalah kepadamu, adalah kepada a'tainaka. Ka di sini kembali kepada Nabi kesayangan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ayat pertama. Fa salli li rabbika wanhar. Fa, oleh itu,
maka itu salli, kerjakanlah sembahyang, li rabbika, kerana Tuhanmu semata-mata, wanhar, dan sembelihlah, in bracket, sembelihlah korban sebagai tanda syukur. Kalau dilihat kepada ayat pertama, insya-Allah nanti akan kita menjangkaunya. Para ulama kita menyatakan bahawa surah ini adalah surah yang bercirikan surah-surah Makkiyah. Tapi bila mana adanya perkataan wanhar, sembelihlah, sudah barang tentu sembelihlah bukan sembelih orang. Bukan sembelih, ialah yang dimaksudkan sembelihlah, wanhar adalah korban. Sebab itu hari raya haji dinamakan hari raya korban ataupun hari nahar. Hari nahar. Nahar tu maknanya hari penyembelihan. Insya-Allah. Innasya, itu ayat kedua. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya inna syani'aka, orang yang membencimu, huwal abtar, dialah yang terputus, iaitu dari mendapat sebarang perkara yang diingini. Kita kenali sedikit jemaah, seperti mana yang telah ditebarkan juga, sama ada hard ataupun soft copy-nya, pengenalan surah. Pertamanya, surah ini jemaah yang dirahmati Allah adalah surah yang ke-108 mengikut urutan. Ini bermakna kita dah nak khatam lah juz amma kita ni. Juz amma kita ni berakhir dengan surah An-Nas, surah yang ke-114, dan ini 108. Kita, masa saya dulu budak-budak, bila solat tarawih 20 rakaat, imam tarawih baca surah Inna A'tainakal Kautsar, dah tahu. Dah nak dekat habis 20 rakaat. Tu dah tahulah tu. InsyaAllah. Dan selalu almarhum ayah saya, kadang-kadang bila tak mengimamkan solat di masjid, beliau akan pergi ke belakang, cek. Ini dua anak bujang dia ni, anak kecil dia ni, remaja dia ni, ada solat tarawih ke tidak? Saya baiklah. Ada, saya ada. Kalau abang saya, ya, dia start dan penghabisan. Okey. Baik. Itu style orang tua lah, insyaAllah. So, dan yang ke-15 diturunkan. Dari sejumlah 114, bermakna surah ini agak awal diturunkan. Iaitu yang dimaksudkan selepas surah Al-Adiyat, telah pun kita sempat mengambilnya, Wal-Adiyati Dhabha, dan sebelum surah At-Takasur. Ini berdasarkan kepada tukilan daripada kitab tarikh Al-Quran. Sejarah Al-Quran berhubung dengan surah-surah yang diturunkan mengikut urutan sejarah. Jadi ia boleh dikatakan, pendapat yang arjah menyatakan bahawa surah ini surah Makkiyah. InsyaAllah akan kita perkatakan. Maka tergolong dalam golongan surah-surah Makkiyah. Ada pula menggolongkan sebagai surah Madaniyah, iaitu diturunkan semasa Haji Wada'. Haji Wada' bila? Tahun ke berapa? Tahun ke-10 Nabi kita, tahun ke-10 Hijriah. Itu Haji Wada'. Allah mewajibkan kefarduan haji dalam era Nabi kita tahun ke-9 Hijriah. Tapi tahun ke-9 Nabi tak pergi. Nabi telah meminta Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk memimpin jamaah haji, yang kalau dalam bahasa MUIS disebut delegasi haji, maka ia dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nabi tak pergi, kenapa? Macam mana?
Nabi kenapa tak pergi? Padahal diwajibkan tahun ke-9 Hijriah. Tapi tahun ke-9 tu Nabi tak pergi. Nabi pergi kat setahun berikutnya. Tak ada visa. Tak mungkin kan? Sebab Nabi telah mendapat perjanjian daripada pemimpin-pemimpin kaum yang bercadang untuk menemui Nabi dan khawatirkan mereka datang ke Madinah, Nabi tak ada, Nabi buat haji. Jadi Nabi bila mula menyampaikan dakwah tu tahun ke-6, ini semua tak ikut MTS punya online apa, kuliah sirah okay. Tahun ke-6 Hijriah, Nabi nak pergi umrah tapi terhalang, tak dibenarkan masuk, maka Nabi pulang. Ini yang dikatakan berlakulah perjanjian damai Hudaibiyah. Kenapa dinamakan Hudaibiyah? Sebab berlaku di Hudaibiyah, sempadan ini insya-Allah jemaah kalau sekiranya lagi 5 tahun lepas Covid pergi umrah, ini dah menjadi satu bandar yang insya-Allah dibangunkan semula. Kali terakhir saya pergi tahun berapa? 2016 ke 2015. Macam ghost town. Yes, macam ghost town. Tak sama macam waktu saya belajar dulu 1990s dan 1980s, kita dapati bahawa masih ada juga penduduk. Ini dah jadi ghost town terus. Jadi kerajaan Saudi nak bangunkan. Okeylah, itu Hudaibiyah. Nabi balik. Kemudian tahun ke-7 Hijriah, Nabi dibenarkan menunaikan umrah, dinamakan umrah qada. Qada. Kenapa qada? Qada yang inilah, yang ini tak dapat buat. Tak dibenarkan masuk ke Mekah, maka dibenarkan tahun berikutnya, maka dinamakan umrah qada. Tahun ke-7 ini juga berlakunya perang Khaybar. Orang-orang Islam menguasai Khaybar, pusat ekonomi orang-orang Yahudi. Tahun ke-8, perjanjian yang dibuat telah dicemari oleh pihak orang-orang Quraisy, perjanjian damai ini, yang patutnya tak berperang selama 10 tahun, tapi mereka mencemarinya. Maka terputuslah itu. Maka Nabi SAW kemudian pergi ke Makkah, masuk ke Makkah dengan mengenakan pakaian perang, bukan pakai ihram. Kalau pakai ihram tak boleh perang kan? Maka pakai perang, pakaian perang. Maka itulah dikenali dengan Fathu Makkah. Tahun ke-9, inilah dia. Selepas pulang daripada Hudaibiyah, Nabi mengutus surat kepada pemimpin-pemimpin kaum, ajak mereka kepada Islam. Sebahagian mereka tak nak. Bila mereka tak nak, maka dengan yang demikian itu mereka diberi pilihan lah. Kalau tak nak, mereka benarkan sahabat-sahabat berdakwah di tanah di kawasan mereka. Awak sebagai pemimpin, sebagai pemerintah, sebagai raja, kalau tak nak masuk Islam, tak nak jadikan Islam sebagai agama rasmi, fine. Tapi janganlah menghalang anak negerimu untuk menganut Islam. Untuk yang demikian, izinkanlah para sahabat menyebarkan dakwah di bumi mereka. Itu pun mereka yang ada tak benarkan. Maka dengan yang demikian itu terjadilah perang Mu'tah. Sebahagian menyebut perang Mu'tah pun berlaku pada tahun ke-8. Sebahagian menyatakan tahun ke-9. Dan di tahun ke-9 ini Allah mewajibkan haji. Tapi Nabi tak pergi. Kerana apa?
Ada di antara mereka yang bila Nabi menjemput kepada Islam, mereka nak tinjau dulu. Seperti Adi bin Hatim At-Ta'i. Yang pernah kita sebutkan kan? Masih ingat? Ismail Ulam Raja. Tu dia. Fatimah Hatim Tai tu kan. Tiga Abdul punya mak tu. Jadi Hatim At-Ta'i ni ada anak Adi. Dia pemimpin kaum. Dia pergi meninjau ke Madinah untuk apa? Untuk mengetahui tentang Nabi. Sebab dia orang Arab tapi menganut agama Nasrani. Jadi dia nak tengok apa kelebihan dan kelainan agama Islam ini. Lalu dia terpegun dan terpesona dan ia masuk Islam. Dan orang sepertinya ada yang secara rasmi mengantar delegasi ataupun mengantar perwakilan. Sama ada pemimpinnya datang sendiri ataupun mengantar perwakilan untuk menyatakan Islam. Sebab itu Nabi tak pergi. Maka tahun ke-10 baru Nabi pergi. Ini yang dinamakan Hajjatul Wada' ataupun Haji Wada'. Dan pulang daripada haji Nabi jatuh sakit yang membawa kepada wafat. Nabi pulang bulan hujung Zulhijjah, Nabi dah mula sakit, Muharram, Nabi semakin gering Safar. Sebab itulah orang-orang kita, wallahu alam, dulu ada mandi Safar kan, nak elakkan daripada terkena penyakit dan sebagainya. Dan mandi Safar ni cuma boleh di dua tempat je kan, kita katakan. Kalau di sebelah kita, satu di Kampung Amber, Katong Park. Tak boleh mandi tempat lain. Tak boleh mandi kat Jurong Point. Mesti kat Katong Park ataupun. Dan yang keduanya, kalau di Melaka di mana? Tanjung Kling. Tu dua tempat je boleh mandi, maaf cakap buang sial. Itu mesti buat dalam bulan Safar. Itu yang dinamakan mandi Safar. Itu tahun bulan Safar, Nabi semakin gering dan Nabi wafat 12 Rabiul Awal. So, inilah Hajjatul Wada'. Maknanya, ada pendapat menyatakan surah Al-Kawthar ini turunnya masa di sinilah haji tahun ke-9 Hijriah. So, kita lihat beza daripada Nabi SAW, surah yang ke-15 diturunkan, dan dengan Nabi ataupun persyariatan yang terakhir. Sebab semasa Hajjatul Wada' Allah turunkan ayat ketiga surah Al-Ma'idah, ayat terakhir yang diturunkan berkenaan dengan hukum. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku lengkapkan bagimu akan nikmat-nikmatku. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Itu turunnya di Mina semasa Hajjatul Wada'. Kemudian kita meneruskan pengenalan kita. Dinamakan Al-Kawthar yang diterjemahkan kepada kebaikan yang banyak kerana perkataan tersebut terdapat pada penghujung ayat pertama. Inna a'tainakal Kawthar. Jadi dikenali sebagai surah Al-Kawthar sebab adanya perkataan Al-Kawthar di penghujung ayat pertama. Namun kita sedia maklum, nama-nama surah mengikut keselesaan para sahabat. Ada yang menyebutnya secara full satu ayat. Ini ayat ini surah apa? Ini surah Inna a'tainakal Kawthar. Tapi lebih dikenali dengan ringkas saja, iaitu surah Al-Kawthar. Cuma orang Melayu kita suka sebut separuh-separuh. Surah apa? Engkau baca Inna A'tai. Inna A'taina yang ada, panjang sikit. Itu kalau nafas cukup. Okay. Jadi itu orang main. Yang penting adalah itulah surah yang dimaksudkan. Kemudian
surah ini dianggap sebagai penghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan tugas dakwah baginda. Inverted commas, penghibur. Ini komen daripada Al-Asas fi Tafsir oleh almarhum Syekh Sa'id Hawa, dan juga disebut dalam Fi Zilalil Quran oleh Sayyid Al-Syahid Sayyid Qutub. Maksud penghibur tu kenapa? Yang ini tak ada dalam slide. Tak ada dalam ini. Tak ada dalam yang dia nota. Yes. Pasal ni dah ada, dah berapa kali kan diulang tayang. Kalau merujuk kepada khilaf sejarah turunnya surah Al-Kawthar ini, kalau dilihat kepada perintah melaksanakan ibadah korban semasa Haji Wada, dia kat sini. Tahun ke-10 Hijriah. Peringkat yang terakhir. Tapi kalau ikut sejarah surah ini sebagai penghibur kepada Nabi dalam menjalankan tugas dakwah baginda, ianya paling tidak di sini. Dakwah jahriyah. Dan ia surah yang ke-15 diturunkan. Mengapa boleh ada khilaf ni? Macam ada komen? Kenapa boleh ada khilaf? Anam, tafadhal. Nak perlu mic? Apa? Ini live nak dengar? Okey. Tak dengar Syekh. Okey. Masya Allah. Itu anak Nabi Abdullah wafat bila tu? Kat Mekah ke kat Madinah? Di Mekah. Kalau Ibrahim di Madinah. Sebab ketika itu dah ada solat gerhana. Kalau Abdullah di Mekah. Okey. Al-Qasim lebih awal di Mekah. Okey. Tak, soalannya adalah kenapa khilaf ini boleh berlaku? Haji Al-Fadil yang berbahagia, Syekh Haji Syahri, beliau memberikan pandangan beliau kalau merujuk kepada sejarah wafatnya anak Nabi Abdullah, bahawa surah ini nampaknya cenderungnya turunnya di Makkah. Right? Betul Okey. Yalah. Tu tadi saya sengaja timbulkan Abdullah ke Ibrahim. Kalau Ibrahim di Madinah sebab pensyariatan solat gerhana kerana wafatnya anak Nabi bernama Ibrahim, dan itu di Madinah, bukan di Makkah. Baik. Syukran ya Habibi ya Maulana. Okey. Ada pandangan lain? Why khilaf ni? Pertama sekali ini faktor-faktor yang tak boleh tidak kita perlu akur. Para sahabat masuk Islam tidak serentak. Para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti mana contoh yang pernah kita sebutkan last week, Abu Hurairah. Contohnya, Abu Hurairah masuk Islam bila? Okeylah, mungkin beberapa bulan sebelum beliau ke Madinah. Beliau ke Madinah bila? Bertemu Nabi selepas Khaybar, tahun ke-7. Nabi wafat tahun ke-10 ataupun tahun ke-11. Sekitar 3 tahun lebih. Tapi kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Itu contoh
Ibn Abdullah Ibn Abbas masuk Islam bila? Fathu Makkah. Tapi Nabi suruh merujuk, malah para sahabat sendiri, kalau nak tahu tentang penafsiran Al-Quran, rujuk kepada Abdullah Ibn Abbas. Masuk Islam tahun ke-8. Yes, itu faktor. Betul. Betul. Sah. Sah, betul. Begitu juga Abu Hurairah. Abu Hurairah, Abdullah Ibn Abbas, Nabi pernah mendoakan mereka ni kuat hafalan, dapat memahami Quran dan sebagainya. Okey. Jadi balik kepada poin yang pertama, para sahabat tidak serentak masuk Islam, tidak serentak. Ada yang terkemudian. Jadi bila mana terkemudian, kedua ditambah lagi dengan faktor orang-orang Arab, mereka ni tak mendokumentationkan surah ini turun sekian hari bulan. Sebab hari bulan bagi mereka belum ada. Adalah dalam pengamalan harian mereka. Oh, ini hari Senin. Berapa hari bulan? Sya'ban. Entah, aku tak ingat. Aku ingat besok raya je. 8 Sya'ban. So, walaupun mereka tahu, tapi mereka tidak mendokumentkan, tidak mencatatkan. Dan mereka pun tak ada tahun. Ketika itu kan, cuma ingat tahun. Umpamanya, kalau kita baca sejarah para sahabat. Umpamanya, Abdullah Ibn Abbas lahir 13 tahun selepas Nabi lahir. So mereka kira daripada Nabi lahir, baru lahirnya Abdullah Ibn Abbas. Dia tak kira tahun 20, 21 ke dan sebagainya. Tapi di kaum yang lain, seumpama orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi, Nasrani, mereka ada perkiraan tahun. Sebab mereka dah memula mencatatnya. Ala kulli hal, ini antara faktor yang menyebabkan bila mana ia didokumentkan kemudian, maka datanglah pendapat-pendapat yang berbeza. Namun ia tidak mencacatkan. Even sesuatu yang didokumentasikan, kan, pun masih boleh dipertikaikan. Cik Zaridah, bila Singapura dilanggar todak? Contoh, Sir Stamford Raffles, bila dia menjejakkan kaki di Singapura? Sejak bila nama jalan dinamakan Bras Basah Road? Apa sejarah? Bila kampung Melayu Gelang Serai di-demolishkan, habis semua. Even yang Cik Zaridah katakan, apa lagu National Day tu? Stand Up for Singapore, ke apa ke? Bila dinyanyikan dan bila dikarang, dihasilkan dan sebagainya pun masih ada orang boleh mendakwa, kan? Ala kulli hal. Bermakna sejarah adalah catatan manusia. Sejarah juga boleh diubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi peristiwa sejarah itu yang tak boleh diubah. Tetap. So yang ini adalah peristiwa sejarah. Documentationnya tu adalah merupakan catatan-catatan, rekod dan sebagainya lah. Ala kulli hal. Memang tak dapat dinafikan. Kadang-kadang rekod-rekod fakta-fakta ni memang teramat penting. Umpamanya bagi Tuan Haji Muiz kita, sebagai lawyer dan sebagainya, ini fakta-fakta, date, time dan sebagainya, venue, ini semua penting bagi nak menyelesaikan sesuatu case dan sebagainya. Ala kulli hal.
Baik. Jadi, kalau sebagai penghibur, di sinilah sejak mula Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terangan selepas 3 tahun selepas 3 tahun Nabi SAW menyampaikan, menyebarkan Islam secara terang-terangan. Mohon maaf bagi yang puasa Isnin, puasa Syakban dan sebagainya. Bismillah. Maksud sebagai penghibur tu apa? Maksud sebagai penghibur yang menggembirakan lah, sama tu. Surah diturunkan sebagai penghibur, menghilangkan kesedihan. Itu daripada segi bahasa je, tapi yang dimaksudkan tu ayah nang buat inang ti butuh ya. Sama macam peristiwa Isra' dan Mi'raj dianggap sebagai, di samping hadiah kefarduan salat, ia juga sebagai penghibur bagi Nabi. Kerana tahun berlaku sebelumnya adalah tahun sedih. Ya, Amul Huzun. Tahun ke-10 Nabi menjadi Nabi. Okeylah. Tapi surah Al-Kautsar ni di mana penghiburnya? Perkataan memang itu bagi penghibur siapa pun. Kita dirundung sedih, kita mengaji, insya-Allah kita terhibur. Okey, tak dapat menafikan perkataan Al-Kautsar, tapi kalau kita merujuk kepada apa yang tadi juga ditimbulkan oleh Al-Fadil Al-Syekh Syari kita, Tuan Haji Syari kita, di mana Al-Abtar Al-Abtar maknanya Al-Aqta, terputus. Dan turunnya surah Al-Kautsar walaupun inna a'tainaka, sebab itu dalam nota pun disertakan, apakah ini khusus untuk Nabi? Sebab lafaznya inna a'tainaka, engkau, khusus engkau Nabi. Apakah khusus untuk Nabi? Kita tak boleh dapat. Maksudnya lah. Kita boleh dapat insya-Allah. Okey. Dia dah jawab lah. Saya tak payah jawab lah ni. Okey, nanti kita bincangkan insya-Allah. Itu satu. Kedua, kenapa perkataan Al-Abtar ini timbul? Jahiliyah. Arab Jahiliyah. Okey. Okey, Nabi berapa ramai anak? 7? Ya ke? Tu awak. Ya? Termasuk Ibrahim 8. Fatimah 7. Anak Nabi bersama dengan Maria Qibtiyah, Ibrahim dah termasuk lah. Okey, 7. Okey. Confirm Nabi mendapat 6 anak bersama dengan Khadijah. Dengan isteri lain Nabi tidak, kecuali dengan Maria Qibtiyah Nabi mendapat Ibrahim.
Dan Nabi mengahwini Maria Qibtiyah di mana? Di Madinah, bukan di Makkah. Nabi mengahwini Khadijah di Makkah. Semua anak-anak Nabi wafat. Okey, yang tadi 7 anak Berapa anak laki-laki? 3. Berapa anak perempuan? 4. 3 ni tak termasuk. Kalau 3 ni termasuk Ibrahim kan? Betul tak? Okey, 3 siapa dia? Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Ini bersama dengan Maria Qibtiyah. Kemudian anak perempuan Nabi 4. Siapa dia? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan akhirnya Fatimah. Pasal saya ni tulis-tulis, nanti bikin Cik Zarida terpaksa penat. Nah ini normally bagi orang-orang Arab, bila Hajar Zaitun sebutkan jahiliyah, dalam metos orang-orang Arab jahiliyah ini adalah apabila sesebuah pasangan suami dan isteri mendapat anak lelaki lebih ramai daripada anak perempuan, itu adalah orang tersebut kaya lah, automatik jadi pemimpin lah. Seperti Al-Walid bin Al-Mughirah, ayah kepada Khalid bin Walid. Seperti Al-As bin Wa'il, ayah kepada Amr bin Al-As. Seperti pakcik Nabi sendiri, siapa? Abu Talib, datuk Nabi sendiri, Abdul Muttalib. Lebih ramai anak laki-laki berbanding dengan anak perempuan. Sebab pada culture budaya mereka, anak laki-laki lah yang akan mewarisi apa-apa yang dicapai, yang ada pada si ayah. Otomatik. Sebab itu kalau kita lihat, kita usah marah. Bukan ini saja berlaku oleh bangsa Arab, malah mana-mana bangsa pun. Ayah wafat, anak naik. Sebab itu timbulnya dinasti Bani Umayyah, kemudian dinasti Bani Abbasiyah, Fatimiyah dan sebagainya. Sampai zaman Osmaniyah pun, Ottoman, Osmaniyah pun, di mana patutnya bapa ada 4 orang anak laki-laki, abang sulung patut lepas bapa meninggal, anak sulung naik. Tapi anak kedua marah ataupun tak suka pada anak yang sulung, dia bunuh anak sulung, dia akan naik. Ini lumrah, berlaku sejak zaman jahiliyah lagi. Apa yang nak kita timbulkan adalah bila mana Nabi dikurniakan dengan Al-Qasim, Al-Qasim wafat, masih kecil lagi. Abdullah pun wafat. So Nabi tidak ada pewaris anak lelaki. Ini saja dah cukup untuk menggelarkan seseorang itu Al-Abtar. Al-Abtar adalah orang yang terputus zuriat. Bagi mereka adalah, walau ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummi Kulsum, ada Fatimah sekalipun, tapi mereka anak perempuan, mereka akan menghasilkan produk daripada keturunan yang laki-laki, mertua mereka, bukan
susul galur dari saluran dan jaluran Nabi. Maka itulah bila Nabi tak ada zuriat penerus, dah dinamakan Al-Abtar. Jadi gelaran Al-Abtar ni sebenarnya di Makkah. Nabi ketika itu belum ada Ibrahim. Dan Ibrahim pun bila mana diputerakan, tak lama pun Ibrahim wafat. Di hari berlakunya gerhana. Itu di Madinah punya period lah. Surah Al-Kawthar ni mengikut sebagai pendapat dah turun. Jadi balik kepada soalan tadi, penghibur ni bukan sebenarnya peribadi Nabi, kerana Nabi ini dituduh sebagai Al-Abtar. Penghibur daripada sudut apa yang Allah a'tainaka, Allah kurniakan. Sebab itu timbul salah satu pertanyaan, bila dikurniakan? Dalam nota, bila dikurniakan? Telah dikurniakan bila? A'tainaka, kami telah, ni past tense. Bila Allah kurniakan? Peringkat dakwah Nabi tu tadi dalam period Makkah. Nabi mungkin Khadijah masih ada. Tapi bukan kurniaan peribadi Allah kepada Nabi sahaja. Jadi oleh yang demikian, kalau kita balik kepada sebagai penghibur, ia adalah penghibur Nabi dalam menjalankan dakwah. Itu yang kita katakan tadi, penghibur dalam menjalankan dakwah. Kita masih ingat lagi surah Wadduha? Masih ingat? Wadduha wal-laili idza ma wadakara. Ayat terakhir apa dia? Aku nak ingat ayat terakhir ni, aku nak kena baca daripada ayat 1. Faham kan? Ayat terakhir surah Wadduha. Apa dia? Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Surah Al-Duha turun serentak dengan surah apa dia? Oh, nasib baik tak ada periksa. Masya Allah. Surah Al-Insyirah selepasnya. Surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'. Ini surah-surah adalah sebagai memberi keringanan dan kegembiraan kepada Nabi. Yang Nabi ketika itu dituduh setanmu telah lupakan kau. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Surah Wadduha. Kan sebagai jawapan nak menggembirakan. Kita lihat ini lumrah Al-Quran. Maksudnya apa? Saban kali, setiap kali, acap kali Nabi bila mana dirundung dengan kesedihan, ekoran daripada dakwah Nabi, kita pernah laluinya kan? Apa perkara yang paling menyedihkan Nabi dalam menyampaikan dakwah? Ditentang. Sudut mana tu maksudnya tentang? Kita pernah ambil ni. Apa sebenarnya yang benar-benar menyedihkan Nabi? Umpamanya, contoh saja. Tuan Haji Tarikh berdakwah kepada Tuan Haji Farouk. Tuan Haji Farouk tak nak terima.
Dan yang paling menyedihkan Tuan Haji Tarikh apa dia? Paling menyedihkan Tuan Haji Farouk, ini contoh pinjam nama je. Tuan Haji Farouk bukan saja tak terima, malah putuskan persahabatan, malah bermusuhan. Padahal dulu kawan baik. Kam Cheng Ho pergi mana-mana sama-sama. Tapi yang paling menyedihkan adalah Tuan Haji Tarikh, apa dia? Allah. Yang paling menyedihkan Nabi, bila mana Nabi berdakwah, bukan tentangan orang itu. Apa doa Nabi ke Taif? Itu lagi. Itu lagi. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati. Allahumma ya Allah, aku mengadu kepadamu dha'fa quwwati, kelemahan kekuatanku. Aku lemah. Aku berdakwah kepada Abu Jahal. Abu Jahal tak nak beriman. Aku rasa aku lemah. Wa qillata hilati, dan kurangnya hilah, daya keupayaan aku nak, umpamanya, nak meyakinkan siapa? Abu Lahab ini tadi, Abu Jahal ini tadi. Aku lemah. Wa hawani 'alan nas, dan begitu hinanya aku di mata dan pandangan manusia. Itu Nabi. Mulakan doa Nabi sewaktu turun dengan badan yang berdarah-darah dari bukit Taif. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alayka. Ya Rabbal mustad'afi, wahai Tuhan orang-orang yang lemah. Ila man takilni, kepada siapa engkau nak serahkan aku ya Allah? Ila aduwin yatajahamni, apakah kau nak serahkan aku kepada musuh yang akan terus menekan aku? Am ila qaribin, ataupun kepada kerabat yang selalu bermasam muka kepadaku? In lam yakun bika ghadabun fala ubali, kalau sekiranya kelemahan aku ini, kegagalan aku ini tidak menyebabkan engkau murka ya Allah, aku tak kisah, aku tak peduli. So poinnya adalah Nabi merasa paling sedih adalah apabila Nabi gagal dalam menyampaikan dakwah kepada Abu Lahab. Dengan kegagalan itu, Abu Lahab akan dicampakkan ke dalam neraka. Itu yang Nabi sedih, bukan dirinya. Aku tak kisah, fala ubali, kata Nabi. Jadi di sinilah Allah hiburkan Nabi, yang Allah kurniakan kepada Nabi Al-Kawthar. Al-Kawthar, salah satu di antara tafsirannya, kebaikan yang banyak. Salah satu di antara namanya, maknanya, nama sebuah telaga, Telaga Kautsar, sebuah sungai, sebatang sungai, Sungai Al-Kautsar, ataupun syurga itu sendiri, yang disebut Jannah, yang disebut Aden, yang disebut Firdaus, yang disebut Kautsar. Salah satu nama. Seorang tu kan kadang-kadang macam-macam nama kan. Cik Ida, you dalam WhatsApp group, nama you apa? Ida? Ida Emir. Okey. Kalau di seluruh sini, orang panggil you apa? Ida. Ida aja. So kalau awak aja. So gitulah. Nama, salah satu nama.
syurga itu sendiri. Tetapi ada, kalau merujuk kepada pandangan daripada Al-Asas fi Tafsir Syekh Sa'id Hawa, beliau menyatakan salah satu makna Al-Kausar adalah pengikut yang ramai. Pengikut yang ramai, umat yang ramai. Sesuai dengan Nabi pernah menggalakkan kaum lelaki supaya berkahwin, kan? Kahwin, kan? Berkahwin, jangan membujang. Jangan membujang. Saya pagi tadi ke semalam, apa ni? Oh, okey. Tu you nak kena bawakan ayat ni. Saya pagi ke semalam, saya mau satu WhatsApp, khutbah Jumaat yang lalu di mana ya, di salah satu masjid di Malaysia. Khatibnya menyentuh ayat-ayat, dalil-dalil mengajak supaya kahwin lebih dari satu. Mimbar no, true mimbar. True mimbar. Memang platform dia kena apa, semua jemaah lelaki apa. Kan? Cuba kalau kuliah ke ceramah yang majoritinya kaum muslimah, wah habislah. Okey. Pengikut yang ramai, apa kata Nabi dalam hadisnya? Fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Kawinlah wanita yang dara, yang subur dan sebagainya, kan? Aku bangga dengan ramainya umat di hari kiamat. So Al-Kausar salah satu tafsirannya adalah, so jadi ia menghiburkan Nabi. Memang sekarang ini period surah yang ke-15 diturunkan, orang-orang menentang yang masuk Islam boleh dikira dengan jari, hanya berapa orang. Tapi Muhammad, bukan itu penghujung dakwahmu. Penghujung dakwahmu macam Nabi berdiri di bukit, di mana tu, di suatu berhimpun di Mina, sehingga turunnya ayat yang kita sebutkan tadi, ayat 3 surah Al-Ma'idah, dan Nabi menyampaikan khutbatil wada', khutbah selamat tinggal. Nabi berdiri, Nabi lihat lautan laut manusia yang bersama-sama menunaikan haji dengan Nabi. Itu yang Nabi kemudian sampai mengatakan, ala al-balagh, bukankah aku telah sampaikan? Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah. So itu antara makna Al-Kausar. Jadi balik kepada pertanyaan kita tadi, perbincangan kita tadi, iaitu surah ini sebagai penghibur, iaitu bukan penghibur pribadi Nabi. Nabi kematian anak ke apa tidak, tapi ia sebagai tugas dakwah baginda. Mengapa kami? Inna, sesungguhnya kami. Why kami? Patutnya aku, kan? Ini kita dah maklum. Dalam bahasa Arab, bila disebut kami, dia ada dua makna. Satu menunjukkan plural, iaitu kami ini maknanya ramai. Dan di sini sudah barang tentu bukan yang dimaksudkan setiap lafaz inna ataupun nahnu, kami, we dan sebagainya dalam Al-Quran sebagai menunjukkan makna ramai. Sebab Allah ni Al-Ahadus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah Tuhan satu, Esa tunggal. Jadi dia pergi kepada makna yang kedua. Makna kedua bukan makna plural, tapi sebagai menunjukkan kemegahan, kekuatan. Sesungguhnya kami, maknanya kalaulah, macam contoh yang pernah kita buat, kalaulah orang seperti, pinjam nama Tuan Haji Sari,
You duduk kat mana-mana pun, lubang hidungmu menjadi pujaan hatiku. Sama ni kan? Minta maaf mana-mana pun pergi, kita maknanya tu kita pinjam nama lah. Orang seperti Haji Sari ni, 3 lori aku seorang aku boleh habiskan. Ibarat macam tu lah. Ibarat macam tu lah. Kalau ikut bahasa kita sebagai menunjukkan kekuatan, keupayaan. Jadi, mengapa kami sebagai Allah nak menzahirkan bahawa apa yang sedang engkau berhadapan dengannya, wahai Muhammad, iaitu penentangan orang-orang pemimpin-pemimpin Quraisy, di belakangmu ada kami, di sampingmu ada kami, di sisimu ada kami. Maknanya, masih ingat surah Al-Alaq? Surah Al-Alaq ni apa surah mana tu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kan? Ni kita baru ambil main-main juz amma je ni. Yang dah khatam dah. Dah pulut kuning dah tak tahu jadi apa dan sebagainya kan. Apa cabaran Allah kepada Abu Jahal dan geng-geng dia? Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Panggillah ahli kelab dia, ahli geng-geng dia ni, panggil semua. Masih ingat pendekar Bujang Lapuk tak? Yang kena kat kubur tu siapa? Ramli Aziz ke Sudin? Nanti ada yang kirim je lah, tengok je lah. So, alamak tak boleh lah Pak ni, pendekar Mustar, dia panggil geng lah. Panggil geng datang. So, panggillah kumpulanmu. Sanad'u zabaniyah. Kami cukup panggil malaikat Zabaniyah saja. Cukup. So, itu sebagai menunjukkan kekuatan. Ini contoh. A'tainaka, telah mengurniakan. Ini yang tadi persoalan yang belum terjawab. Sebab perkataan a'tainaka, direct translationnya adalah kami telah mengurniakan kepadamu Al-Kautsar. A'tainaka. So, bila? Bila? Seorang anak miskin, yatim, dah lah miskin, yatim lagi, menadah tangan kepada seseorang, meminta sedekah. Lalu orang ini tanya, dah makan? Anak ni kata belum. Saya dah 2 hari belum makan pakcik. Ni dah pukul 11 lebih. Suara Hairul pun kedengaran. Patut time-time gini kamu pergi sekolah. So, saya tak pergi sekolah pakcik, sebab saya kena mengemis sebab mak lagi sakit di rumah. Ayah kamu? Ayah tak ada. Ayah menghilang tanpa berita. Pulanglah. Nanti pakcik akan kasih alamat kamu. Saya tak ada alamat pakcik. Kita menumpang kat rumah seorang makcik tu kat sini. Baik. Sekarang ni itu rumahnya. Balik dulu, nanti pakcik datang. Pakcik bawa makanan. Si anak ni bila perjalanan pulang ke rumah, apa perasaan dia?
Ya, yeah. Okey. Tapi sebelum pulang tu, pakcik tu kasih sikit lah duit ni. Kau pergi beli epok-epok dulu ke. Beli epok-epok. Nanti yang lain pakcik akan hantar. So, sambil jalan pulang, sambil mengunyah epok itu tu, epok-epok tu, dia menuju ke rumah dia. Apa perasaan dia? Gembira, nikmat, whatever lah, adik-beradik lah, duduk sebelah-sebelah apa. Okay. Jadi maknanya itu perasaan yang dia bawa. Tapi pakcik dah beri belum? Pakcik cuma beri epok-epoknya. Tapi pakcik punya cakap, kau sepatutnya pergi sekolah. Okey, balik dulu. Nanti besok pergi sekolah ya. Satu jaminan untuk membuat anak ini besok menyambung pelajaran dia yang terputus lama. Mak sakit, nanti pakcik panggilkan doktor ya. Perasaan anak tu terhibur. Tapi dah ke pakcik doktor dah sampai ke? Belum sempat call pun. Budak tu pergi sekolah, dah sampai sekolah ke? Tak, dia perjalanan pulang ke rumah. Ini konsep inna a'tainaka. Bila memang secara fizikal benda yang mungkin diingat, Nabi menginginkan rumah besar. Nabi menginginkan, kalau orang tuduh Nabi Al-Abtar, Nabi tiba-tiba inginkan anak yang ramai ke? Tapi apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala curahkan, sirami baginda pada ketika itu adalah rasa ketenangan, rasa kedamaian. Inilah nantinya insya-Allah bila kita menyelinap ke ayat yang kedua. Fasalli. Solat tu. Bila solat, ini dah kita perkatakan pun dalam surah yang lalu kan, surah Al-Ma'un. Solat ni kalau kita lihat adalah ubat yang paling mujarab. Ubat yang paling mujarab. Caranya mudah. Tak payah makan 3 kali satu hari. 20 minit sebelum makan kena makan dia. Lepas makan kena minum air. Lepas minum air kena goyang-goyang badan. Biar hancur ubat tadi. Kena buat itu, buat. Solat ni very simple. Waktu ini kau solat, waktu ini kau solat, waktu ini kau solat. Tapi antara subuh dengan zuhur rasanya macam lama kau perlukan. So duha ada, isyraq ada, tahiyatul masjid ada. Tapi lepas Covid dah. Okay. So kita lihat sebab itu kefarduan solat, walaupun kalau ikut kepada pendapat mengatakan surah yang ke-15 diturunkan di Makkah, kefarduan solat pada sewaktu surah Inna A'tainakal Kautsar belum diwajibkan. Tapi bagi Nabi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, itu surah awal lagi dah diturunkan. Solat malam wajib bagi Nabi, tidak bagi para sahabat. Wajib bagi Nabi. Jadi begitulah bila kurniaan dikurniakan oleh Allah. Dan ini satu segi sudut yang lain, ia satu jaminan. Allah memberi jaminan. Maknanya Allah bila dah janji, Allah pasti akan menepatinya. So surah Al-Kautsar ni dia. Nak tafsiran Al-Kautsar, ini dia. Perkataan Al-Kautsar, Kautsar ni, dia biasa kita jumpa dengan kasir.
Faham perkataan kasir? Ada orang selalu suka sebut syukran kasir, syukran kasir. Salah tu. Bukan salah dari segi apalah, tak ikut undang-undang bahasa je. Tapi ucapan tu sampailah. Sama juga orang cakap syukran, kita jawab sawak-sawak. Sawak-sawak tu sama-sama. Sawak tu kan sama. Ya. Sawak-sawak. Tapi jangan amalkan. Dia salah, itu ikut buat Jawa boleh kan? Okey. Kesimpulannya adalah Al-Kausar daripada perkataan Al-Kasir. Tulis lagi Cik Ida. Kasir. Kasir. Kasir kan yang banyak. Al-Kausar pun banyak. Cuma beza kasir ni kan, umpamanya kasir ni dia, kalau ikut segi bahasa lah, kalau kita pandang daripada segi ilmu saraf, ilmu yang banyak memutuskan urat saraf, umpamanya kasir tu umpamanya banyaknya barang atas meja ni, kita nampak tiba-tiba banyak. Tapi kalau Al-Kausar, Kausar ni maknanya dia datang, dia bawa. Orang lain datang, dia bawa. Si fulan datang, dia bawa. Yang hamba Allah yang lain datang, dia bawa. Yang ni bawa. Sikit, sehingga tak terasa artinya banyak. Dan bila kita terperasan banyak, bukan maknanya kalau kasir tu banyak, dia dah stop kat situ. Tapi kalau Kausar, dia makin berterusan. Bertambah-tambah. Itu yang dikatakan kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Ini janji Allah. Sudah barang tentu pasti menghiburkan Nabi. Apakah kurniaan ini khusus bagi Nabi? Khusus bagi Nabi? Daripada satu sudut ia, kerana Nabi seorang Nabi. Tapi kalau dipandang daripada sudut dakwah, pula diperkuatkan dengan ayat 108 surah Yusuf. Allah firmankan, Qul, katakan wahai Muhammad, Hazihi sabili, inilah jalanku. Ada'u ilallah, aku berdakwah. Ni ada'u ni, iaitu aku menyeru manusia kepada ilallah, kepada Allah, kepada agama Allah. Ala basiratin, atas dengan berdasarkan keterangan dan bukti yang jelas. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutku. Jadi kalau orang-orang yang mengikutku dalam menjalankan tugas dakwah ini, haruslah. Haruslah. Seorang kaunselor pernah mengshare, mengongsi dalam salah sebuah buku dan sebuah catatan dia yang dikumpulkan oleh penulis doktor apa, tak ingat, tapi kita pelajari buku ini tentang ilmu nafs fil Islam, psikologi Islam. Dia berkongsi apa sebenarnya kebahagiaan, rasa bahagia, rasa gembiranya seorang kaunselor. Cukup bulan dapat gaji, happy-happy dapat jumpa orang, dapat tengok orang, tengok muka yang ada bujur sirih, yang ada lonjong, yang ada bulat, yang ada pak segi. Hari-hari dapat jumpa orang, dapat berbual dengan orang, hari-hari tahu masalah orang. Apa sebenarnya yang paling membahagiakan seorang kaunselor itu adalah apabila ia memberi jalan kepada kaunselor lawannya, kaunselir.
Employer, employee. Patient. Dia bukan kat hospital, patient. Counselor. Tak, istilah tu tak diguna pakai lagi. Tak sesuai. Tak sesuai. Sama macam OKU. Orang kurang upaya. Tak sesuai. Orang kelainan upaya. So diubah. Takut tersinggung kan? So kesimpulannya lah, orang ini, kaunselor ni, sesuatu yang membahagiakan dia adalah apabila ia membuka jalan, menunjuk jalan, yang akhirnya jalan itu dilalui oleh kaunselinya, oleh klien dia tadi, untuk mengambil jalan yang akhirnya mengeluarkan dia dari masalah itu. Itu yang paling bahagia. Pengalaman saya just share saja. Hamba Allah yang dah berputus harap. Maaf, ni pengalaman hamba Allah ni. Dah berputus harap. Kahwin belum sempat 3 tahun nak bercerai. Belum sempat 3 tahun nak bercerai. So kita pun bincang sebab saya menikahkan beliau dulu. Bincang dan kebetulan beliau refer pada saya lah, pada Tok Kadi yang dulu pernah nikahkan dia. Okey lah, walaupun kita belum bertitle Datuk. So okey, cari jalan, akhirnya dia memilih dan sebagainya. Kedua-duanya berusaha. Selang berapa tahun melihat, jumpa kat sebuah tempat dengan 3 orang anak. Happy suami isteri. So itu kita rasa sesuatu yang membahagiakan kita. Sesuatu yang bahagia. Kita berkongsi kebahagiaan dengan usaha yang dibuat secara bersama. So kalaulah tugas dakwah Nabi begitu, macam Nabi sendiri, Nabi bila mana berdakwah, yang paling menyedihkan baginda adalah orang ini menolak, Nabi tak kisah. Tapi dengan penolakan dia menghina Nabi ke apa, tak kisah. Tapi dengan penolakan dia ni, takut dia nanti masuk neraka. Nabi kalau boleh tak nak dia masuk neraka. Itu dia. Jadi balik kepada persoalan, apakah ini khusus kepada Nabi? Yes. Kalau untuk kurniaan-kurniaan sebagai seorang Nabi, kita tak boleh lah. Tapi kalau dalam arena dakwah, bila Allah sendiri firmankan ayat 108 surah Yusuf, Ana wa manittaba'ani, aku dan para pengikutku, wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. So, jelas bahawa Al-Kausar ini, kalau tidak sepenuhnya, cebesan-cebesannya tu juga kepada para pengikut dakwah Nabi. Ada ikuti kisah kaum Antakya, surah Yasin. Allah utuskan kepada mereka 2 orang rasul, mereka tentang kaum tu. Allah utuskan fa'azzazna bisalis, kami perkukuhkan, kuatkan dengan yang ketiga. Pun mereka tolak, pun mereka ingkar. Akhirnya waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a, datang daripada luar kota seorang lelaki yang bergegas-gegas. Sampai kepada kota bandar tu, dia mengatakan, ya qaumittabi'ul mursalin, wahai kaumku, apalah salahnya, ikutlah dakwah yang disuruhkan. So dia penerus, walaupun hanya setakat kata-kata yang dilaungkan, yang diajak tu hanya simple-simple je. So inilah InsyaAllah kita akan perbahaskan kemudiannya ayat kedua.
minggu depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sihat, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkenankan. Kita stop kat sini dulu. Terima kasih di atas perkongsian bersama teman-teman jamaah yang dirahmati Allah, dan mohon maaf pinjam-pinjam nama tadi ya. InsyaAllah. Ada soalan? Haji Aitun? Itu tadi yang perigi ataupun syurga. Yaumil Mahsyar. Okey. Ya, ada hadis. Okey. Yang sambungan je lah. Ya, betul lah, betul. Okey. Ada sambung lagi. Mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongannya, insya-Allah. Kita kalau tak dapat telaganya pun, tak dapat sungainya pun, at least dapat mencedok daripada, dengan menggunakan tangan kita, tak payah pun dah memadai. Sebab nak mencedoknya itu, kalau lihat kepada tafsiran, salah satu tafsiran, nak mencedoknya mesti kita berada di dalam syurga. Allahumma ya Allah, mudah-mudahanlah kita tergolong dalam golongan. Baiklah teman-teman, syukran Haji Aitun. Kita akhiri insya-Allah dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.